Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya adalah Tasha Atirah binti Muhammad tinggal daripada Kuala 5 iaitu Sandrina dan saya akan membentangkan peranan Perlembagaan Persekutuan kepada Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan buku pengajian tingkatan 6, Perlembagaan Persekutuan ialah satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia semenjak tanah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Perlembagaan Persekutuan mengandungi 15 bahagian, 183 perkara serta 13 jadual. Pada asalnya, Perlembagaan Persekutuan mengandungi 14 bahagian dan 181 perkara sehinggalah ia dipindah, tapi ia telah dipindah pada tahun 1984. Semenjak itu ia telah digubal sebanyak 3 kali melalui perdebatan. Ini menunjukkan Perlembagaan Persekutuan bersifat ketat dan sukar dipindah. Perundangan, kehakiman dan eksekutif merupakan badan kerajaan yang tertakluk kepada perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong turut tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Peranan Perlembagaan Persekutuan ada 6, iaitu menjaminkan keamanan dan kestabilan negara, mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dan mengekalkan riwayat negara bangsa. Peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menjaminkan keamanan kestabilan negara mengebatkan sekatan melalui perlembagaan. Sekatan tersebut dapat mengawal pergerakan warga negara Malaysia walaupun dengan kesesuaian tertentu. Ini rakyat tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenangnya dan mengikut emosi mereka semata-mata. Sekatan ini dapat mengingatkan rakyat bahawa mereka terdapat undang-undang yang harus dipatuh. Sekatan ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan sebuah masyarakat. Sekatan juga menunjukkan ada batas terhadap kebebasan kepada setiap hak-hak masyarakat seperti kebebasan hak bersuara. Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi sekiranya rakyat terlalu bebas dalam bersuara. Sebagai contoh, kita boleh melihat keadaan USA yang memberikan kebebasan bersuara yang sangat besar kepada masyarakatnya. Pelbagai jenis rusuhan telah dilakukan dan pelbagai pergaduhan telah dilihat hingga kini. Dan ini menunjukkan bahawa Perlembagaan Persekutuan dapat mengelakkan pergaduhan dan yang kemudiannya akan menjadi rusuhan. Peranan Perlembagaan Persekutuan dalam mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Perlembagaan Persekutuan dapat membentukkan pemerintahan yang adil kerana dengan wujudnya hak asasi warga negara iaitu melindungi kebebasan diri setiap masyarakat. Ia juga melindungi masyarakat pada pengabdian dan kerja paksa. Perlembagaan Persekutuan juga menitik beratkan keadaan antara kaum. Ini boleh dibuktikan dalam bahagian 1 perkara 3. Dengan kata lain, Perlembagaan Persekutuan tidak berat sebelah dan memberi kebebasan beragama kepada semua orang. Perlembagaan Persekutuan juga memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat, tapi rakyat mesti tahu perbezaan hak dan kebebasan mereka dan harus bijak dalam menggunakan hak. Dengan kata lain, semua rakyat mesti fikir sebelum menyuarakan sesuatu. Peranan perlembagaan seterusnya ialah mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Doktrin pengasingan kuasa menunjukkan menekat keazliman dan mempertahankan perlembagaan. Terdapat 3 jenis kuasa: kuasa legislatif, kuasa eksekutif dan badan kehakiman. Kuasa legislatif adalah mengubah dan memindahkan undang-undang, mempunyai kuasa untuk menetapkan cukai, dan Dewan Perundangan terdiri dari Dewan Parlimen dan Dewan Rakyat. Kuasa eksekutif ialah melaksanakan undang-undang yang diluluskan, merangkumi pelbagai sektor kerajaan dan terdapat banyak lagi peranan yang dilaksanakan oleh kuasa eksekutif. Badan kehakiman ialah mentafsir dan melaksanakan undang-undang, menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan polis, dan terdapat banyak lagi peranan badan kehakiman. Mengawal pergerakan kerajaan rakyat. Ini adalah salah satu peranan Perlembagaan Persekutuan juga. Perlembagaan Persekutuan memastikan undang-undang tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan dipatuhi. Badan kehakiman. Melalui ini juga Badan Kehakiman membicarakan kes-kes sivil dan jenayah berlaku di Malaysia. Mahkamah Persekutuan juga mempunyai bidang kuasa untuk menghukum orang bercanggah dengan undang-undang negara. Sebagai alat menyelesaikan masalah, Perlembagaan Persekutuan merupakan panduan kepada semua undang-undang yang dilaksanakan dalam negara. Dengan kata lain, apa-apa undang-undang yang diterbit oleh sebuah negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal secara automatik. Badan Pentadbiran
Perlukan Persekutuan juga untuk menyelesaikan segala masalah yang berlaku dalam bidang eksekutif. Bagi contoh, peletakan jawatan oleh Tun Dr. Mahathir ini telah diselesaikan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui kuasa budi bicara untuk yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Badan Kehakiman. Peranan perlembagaan berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan kehakiman negara, terutama yang melibatkan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Ini boleh dibuktikan dengan kes yang melibatkan Lina Joy lawan Majlis Agama Islam, Wilayah Persekutuan dan yang lain. Perlembagaan Persekutuan juga berperanan untuk mengekalkan riwayat negara bangsa. Pelbagai unsur tradisi telah disarutkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Melalui perlembagaan ini, tradisi dan adat kaum di Malaysia dijaga dan dikekalkan. Perlembagaan Persekutuan amat menitik beratkan keselesaan sebuah kaum. Rakyat pemilihan kaum di Malaysia diberikan kebebasan untuk mengamalkan adat dan tradisi masing-masing. Semua tapak-tapak bersejarah di Malaysia juga telah dilindungi dan dilestarikan. Malaysia merupakan negara yang penuh dengan tempat bersejarah kerana pernah dijajah oleh kuasa asing. Kini kawasan-kawasan tersebut telah ditinggalkan menjadi tapak pelancongan dan menarik banyak pelancong untuk datang ke negara kita. Terdapat 5 peruntukan utama perlembagaan, iaitu Bahasa Melayu, Agama Islam, Hak Istimewa Melayu, Kewarganegaraan dan Hak Asasi. Kedudukan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di negara Malaysia, termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan telah diwajibkan untuk dilaksanakan dalam mana-mana majlis rasmi di Malaysia. Bahasa Melayu juga dilalui Perlembagaan Persekutuan tanpa ada halangan. Agama Islam melalui Perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut Islam adalah agama bagi kepada semua individu untuk agama bagi persekutuan. Namun begitu, semua individu diberikan kebebasan untuk mengamalkan agamanya dengan agama dan kepercayaannya tersendiri dan tidak akan dengan harmoni. Hak istimewa orang Melayu. Perkhidmatan awam. Perkara 193 menentukan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan perizapan bagi orang Melayu. Lapangan ekonomi. Undang-Undang Persekutuan menggariskan jika sesuatu permit atau lesen dikehendaki bagi menjalankan urusan perniagaan dan pendidikan, menentukan perizapan kepada orang Melayu seperti beasiswa, bantuan dan kesetiawaan pelajaran, dana dan kemudahan pelajar. Kewarganegaraan. Mengikut kuasa undang-undang, golongan pertama adalah keadaan individu yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia iaitu 1963 di Persekutuan atau di luar Persekutuan. Golongan kedua pula adalah keadaan individu yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia. Pendaftaran. Golongan pertama adalah isteri dan anak warga negara. Golongan kedua adalah individu yang berumur kurang 21 tahun. Golongan ketiga adalah remaja berumur 18 tahun atau lebih yang lahir sebelum 31 Ogos 1957. Golongan keempat adalah melibatkan kanak-kanak. Masukkan naturalisasi. Warga negara asing yang berumur 21 tahun ke atas untuk menjadi warga Malaysia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia hak mutlak untuk seseorang insan sahaja iaitu manusia yang wujud keperluan untuk menghuraikan dengan lebih terperinci mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam penguluran Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Garis panduan kepada negara yang merupakan garis panduan kepada negara mengenai apa yang perlu dicapai dan menjadi rujukan bagi perlembagaan negara masing-masing. Hak asasi manusia bertanggungjawab untuk mengubarkan tata cara perlindungan hak asasi manusia pada masa depan. Contoh hak asasi manusia. Perkara kelima memperuntukkan tidak seseorang pun boleh diambil nyawa dan diwujudkan kebebasannya di dirinya melainkan undi. Kesimpulannya, kewujudan pernegaraan sebagai asas undang-undang mempunyai peranan yang sangat besar dalam bentuk perjalanan pemerintahan negara ini. Menurut Mufti Ismail, pernegaraan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum agama dan bangsa Malaysia. Kerjasama kaum adalah kunci senjata utama menghadapi ancaman dan cabaran dan mewujudkan keharmonian masyarakat. Perhatian individu terhadap perkara yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja dari segi hak untuk diri sendiri tapi juga hak untuk orang lain. Peristiwa 13 Mei 1916 seharusnya tidak berlaku berulang lagi. Peristiwa ini telah banyak mengubah kehidupan rakyat negara walaupun ia hanya merupakan satu titik hitam. Hakikatnya ketika ini kita masih berada dalam proses pembentukan sebuah negara bangsa yang padu dan jitu. Satu bangsa yang bersatu padu di bawah panji negara moden dan acuan kita sendiri.
isu kepemimpinan antar kaum masih menjadi cabaran utama kepada negara. Tuntasnya, untuk mencapai kemajuan negara, sikap penerimaan antara kaum akan membawa kepada perpaduan yang kukuh. Sekian. Terima kasih.